Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-33. Kita masuk kepada bab yang membicarakan tentang ayat-ayat yang pertama ataupun ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Baqarah. Kita membaca tentang zalikal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan ke atas kamu apabila seorang di antara kamu tiba tanda-tanda untuk mati. Ataupun Allah menggunakan perkataan kutiba juga, ya, kepada hukum ataupun pada satu ketetapan kewajipan, ya, digunakan perkataan kutiba. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami telah mewajibkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat bahawa jiwa dibalas dengan jiwa. Wa laqad katabna fi zabur, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam kitab Zabur. Sehinggalah beberapa ayat lagi yang disebutkan di situ tentang penggunaan kitab dan penggunaan katabna ataupun penggunaan kutibah yang membawa maksud yang hampir sama, iaitu katabah. Surat 34. Kata-kata Alkitab pada dasarnya berasal daripada kata-kata katabah. Artinya menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam peperangan ada yang dinamakan dengan Al-Katibah, battalion. Dinamakan Al-Katibah kerana disitulah para tentera berkumpul, digabungkan. Jadi perkataan Alkitab itu berasal daripada perkataan katabah. Katabah maknanya ialah penggabungan. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Quran, digabungkan beberapa ayat, digabungkan beberapa surah di dalam Al-Quran itu daripada kitab-kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa AS dan tempoh diturunkan masanya selama 40 tahun baru habis. Dan diturunkan di dalam bahasa Ibrani. Kitab Zabur dalam bahasa Suryani. Kitab Taurat mengandungi hukum-hukum, peraturan-peraturan hidup. Kitab Zabur tidak mempunyai hukum dan peraturan hidup. Kitab Zabur adalah kata-kata nasihat. Dalam kitab Zabur mengandungi kata-kata hikmah, kerana peraturan dan hukum syariat diteruskan daripada zaman Nabi Allah Musa pada zaman Nabi Allah Daud. Injil mempunyai peraturan-peraturan dan Injil mempunyai hukum, dan dalam kitab Injil mengandungi kata-kata yang sangat jelas tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagai nabi akhir zaman secara terang dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Dan apabila kitab Injil itu dipindah, dirungkai oleh pendeta-pendeta mereka, hanya satu saja kitab Injil yang menyebutkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang di akhir zaman, iaitu kitab Barnabas. Ini saja 90% yang mengekalkan Injil yang asal. Lain daripada kitab Barnabas, semuanya telah dirungkai mengikut kesesuaian dan nafsu pendeta-pendeta mereka. Sebab itulah kitab Injil Barnabas ini adalah kitab yang paling tidak dibaca oleh orang-orang Kristian. Kerana dalam kitab Barnabas itu disebutkan bahawa Ahmad atau Muhammad adalah Nabi di akhir zaman. Dan kitab Barnabas ini tidak dipakai dan paling tidak dibaca oleh
padri-padri oleh Kristian kerana sebut secara terang-terang di dalamnya bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi di akhir zaman dalam kitab itu. Baik, maka digabungkan, maka dipanggillah sebagai Alkitab. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang dipetik yang diambil daripada kitab Taurat. Di antaranya di dalam suratul Baqarah, yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sampailah habis pada ayat itu adalah ayat daripada kitab Taurat yang kita sebut sebagai perjanjian, 10 perjanjian itu. Al-Mutannabi pernah berkata kepada Saifud Daulah, wahai harta yang telah dihabiskannya, hiburkanlah dirimu kerana begitulah yang dilakukan untuk pasukan perang. Alkitab dinamakan kitab kerana ia menggabungkan beberapa kalimah antara yang satu dengan yang lainnya. Zalikal kitab, maksud Alkitab itu ialah menggabungkan beberapa kalimah, menggabungkan beberapa perkataan dan membentuk kalimah-kalimah yang baru, membentuk hukum-hukum yang baru. Maka disebutlah zalikal kitab. Inilah sebuah kitab yang tidak ada kitab lain macam kitab Al-Quran. Sebab itulah dinamakan dengan Al-Kitab, khusus untuk Al-Quran sahaja. La raiba fihi, pada surah yang kedua, tidak ada keraguan. La raiba fihi, di dalamnya. Raiba maknanya keraguan. La raib, tidak ada keraguan. Di mana? Fihi, di dalam Al-Quran. Baik, di situ ada 2 titik, 3 titik yang ada 2 kali ditulis, menunjukkan kaedah pembacaannya hendaklah diberhentikan pada salah satu daripada 2 titik itu. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berhenti pada fih. Kalau tidak mau berhenti pada fihi, berhenti pada raib. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Salah satu berhenti. Jangan berhenti dua-dua pula. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Tidak disuruh berhenti. Ataupun jangan tak berhenti langsung pula. Berhenti salah satu pada 2 titik itu. Kerana dua-duanya mengandungi makna yang menjelaskan. Kenapa dibubuhkan 2 titik di situ? Kerana nak menjaga makna dan menekankan makna. Zalikal kitab la raib. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu maksud pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi. Berhenti di situ. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. 2 perkataan ini membawa maksud 2 makna. Dalam satu perkataan ini ada 2 makna. Dan terjadinya 2 makna itu hanya kerana berhenti saja berbeza. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Penting titik itu. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Full stop. Titik. Di dalamnya petunjuk pada orang bertakwa. Satu lagi makna, inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Ini dia tuan-tuan Al-Quran. Cara pembacaan itu menggambarkan maksud. Cara berhenti juga menandakan maksud yang berbeza. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, andai kamu tak reti mana nak waqaf, andai kamu tak reti mana nak ibtidak dalam Quran, mana nak berhenti dan mana nak mulakan baca Quran, jangan duk baca lah. Baca lagi salah. Diambilnya rumah orang lain pergi campur dengan rumah orang lain. Diambilnya huruf rumah lain pergi campur dengan huruf rumah orang lain. Akhirnya mengubah makna, mengubah perkataan, berdosa tu. Rubbama ayyuqra'ul Quran wa yal Quranu yal'inu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran laknat dia balik. Salah satu sebab Quran melaknat pembaca-pembaca Quran
kerana dia baca, waqaf tak betul, berhenti tak betul, ibtidak tak betul, memulakan bacaan tak betul. Dia ambil hujung rumah orang, huruf hujung dicampur dengan awal huruf rumah orang lain. Akhirnya mengubah satu-satu makna yang sangat besar kesannya akibat pembacaan yang salah itu. Baik, kata-kata tidak ada keraguan, la raiba fi, mengandungi 3 makna. Salah satu daripada 3 makna. Makna yang pertama, tidak ada keraguan. Apa makna tidak ada keraguan? Dalam Quran tidak ada benda yang salah. Tidak ada benda yang boleh dipertikaikan. Yang kedua, la raib, maknanya tidak ada tuduhan. Apa yang Allah cakap semuanya bukti yang nyata, bukan omong-omongan. Yang ketiga, berarti tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan kitab lain macam seperti mana kitab Al-Quran. Daripada 3 makna itu, manakah maksud yang terbaik? Maksud yang tepat adalah makna yang pertama, iaitu tidak ada keraguan. Kerana tidak ada orang yang meragukan kebenaran kitab ini kecuali orang yang zalim dan durjana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kita tengok padri Kristian, padri England, William Robinson, yang terang-terang menyebut nak menyelesaikan masalah jenayah di Britain, di England, hendaklah dilaksanakan beberapa artikel daripada hukum syariah. Kristian, padri Kristian, ketua padri Kristian mengesyorkan supaya digunakan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Dan bila dia menyebut itu, ramailah orang-orang putih, orang fanatik kepada Kristian yang marah dia dan mencadangkan dia supaya dipecat daripada jawatan padri dia itu. Dia bukan orang Islam, tapi dia mengkaji Islam. Dia bukan orang yang beragama Islam, tapi dia baca Quran. Bila dia sendiri baca Quran, dia mendapat jawapan bahawa tidak ada jalan lain yang boleh menyelesaikan masalah jenayah, yang boleh menyelesaikan beberapa masalah yang tak boleh diselesaikan, hendaklah merujuk dan digunakan beberapa hukum daripada hukum syariah. Ini satu perkara yang disebut oleh orang putih, oleh orang Kristian. Kalau padri Kristian sendiri pun percaya kepada hukum Al-Quran, kenapa ada orang Islam yang mengaku Islam, orang Melayu yang mengaku Islam, yang tidak percaya kepada Quran, yang meragui kebenaran Al-Quranul Karim? Manusia hari ini lebih mempercayai CCTV daripada Al-Quran. Seolah-olah CCTV boleh memberi jawapan kepada Al-Quran, kepada masalah masyarakat. Seolah-olah CCTV ni boleh menyelesaikan masalah jenayah. Sedangkan dia bukan boleh menyelesaikan masalah jenayah, dia cuma boleh merakamkan jenayah. Itu pun belum tentu dapat ditangkap penjenayah, walaupun gambarnya terpapar di kaca CCTV. Penjenayah dapat melarikan diri, nak tangkap satu hal, bila dah tangkap nak cam muka satu hal, kena pergi hantar ke Amerika, nak upgradekan dia punya mutu gambar, mutu suara, mutu visual dia. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan Al-Quran, tidak perlu CCTV apa. Orang sendiri sudah timbul perasaan takut untuk membuat satu-satu jenayah, sama ada terancang ataupun tidak dirancang. Baik. Dan orang yang mempertikaikan kitab ini hanyalah orang yang zalim dan orang yang durjana. Makan daripada rezeki Allah, hidup dengan kurnia Allah, duduk di atas muka bumi ini dengan ihsan daripada Allah. Tetapi bila Allah bagi hukum, Allah bagi kitab, ditolaknya. Diambil nikmat Allah, diambil segala yang Allah bagi, diambil segala nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Tetapi bila Allah suruh ambil Quran, manusia tolak. Bukankah itu namanya zalim? Yang bersesuaian pada nafsu diambil, yang bersesuaian pada diri maka dipulun habis-habisan. Tetapi bila tengok satu benda yang tak sesuai kononnya pada dirinya, maka ditolak, sedangkan dia datang daripada Allah yang satu. Nikmat udara daripada Allah, nikmat air daripada Allah, nikmat hidup daripada Allah, nikmat Al-Quran pun daripada Allah. Nikmat yang itu diambil, nikmat Al-Quran tidak diambil. Maka orang ini disebut sebagai orang zalim dan orang durjana. Maksudnya seperti mana firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 42.
la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamida. Yang tidak tiba kepadanya di dalam Al-Quran itu sesuatu kebatilan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu al-batil, benda yang tak betul. Sama ada min baini yadayhi wala min khalfihi, datang daripada arah depan maupun datang daripada arah belakang. Sama ada dalam Quran itu satu hukum yang datang dulu-dulu ataupun hukum yang akan datang. Tidak ada satu benda pun yang batil. Kalau Allah kata dalam Quran Firaun itu tidak akan reput mayatnya, maka tidak akan reputlah mayat Firaun walaupun Firaun sudah mati ribuan tahun. Kerana Allah menjelaskan Firaun tidak akan reput mayatnya. Tak akan reputlah. Itu benda yang sudah berlaku, disebut sebagai baina yadaih, benda yang dah lepas. Allah kata Firaun tak reput. Carilah apa benda yang sebab apa Firaun tidak reput, tidak akan dapat jawapan. Saintis kata kerana faktor udara yang kering lembab menjadikan mayat tak reput. Berapa banyak mayat orang yang di Mesir yang duduk ditanam di sebelah piramid tetap reput mayat dia. Mayat orang Bani Israel yang bekerja membina piramid mati, jumpa tulang belulang hancur semua lah. Kenapa yang Firaun mati di tempat yang sama, udara yang sama, struktur tanah yang sama? Kenapa Firaun tak reput? Kenapa pekerja binaan piramid itu reput? Sebab Allah kata tidak reputlah. Seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf juzuk 8, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin." Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dua ayat tentang ini. Kemudian kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka Fir'aun, tetapi mereka menzalimi Musa. Kamu tengoklah bagaimana akibat orang yang membuat kejahatan. Kamu tengoklah akibat orang yang berbuat kerosakan. Allah gambarkan Fir'aun itu sebagai pembuat kerosakan. Dan Allah kata fanzur, tolong tengok. Tolong tengok. Bila sebut tolong tengok, maknanya benda tu mesti ada. Nak tengok apa kalau benda tu tak ada? Cuba tengok, mesti ada benda itu, baru kita boleh tengok. Dan Allah kata cuba tengok dia. Maknanya Firaun tu mesti ada. Kerana Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat. Allah sebut dalam Quran tengok Firaun, maka Firaun juga akan kekal sampai hari kiamat mayatnya. Kerana Al-Quran kekal, sesuatu yang dalam Quran juga pasti kekal. Maka dengan sebab itulah mayat Firaun kekal. Tuan-tuan carilah bahan awet apa, rempah apa, kimia apa yang mengawet Firaun, jawapannya takkan jumpa. Kerana diawetnya Firaun itu dengan ilmu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sebagai kebenaran masa lepas. Dan yang keduanya min khalfihi, kebenaran yang akan datang. Allah Ta'ala sebut tentang teori sains di dalam Al-Quran. Bila manusia mengkaji sains, setiap hari dia akan dapat satu benda baru. Dan Al-Quran itu ialah benda baru, benda yang akan dikaji. Bila manusia menjadi manusia yang mengkaji, maka dia akan mendapati tentang kebenaran Al-Quran. Tanzilun, dan dia turun min hakimin hamid, daripada Allah yang maha bijak lagi maha terpuji. Sesiapa yang mengamalkan isi kandungannya, maka dia akan mendapat pahala. Yang kedua, sesiapa yang berhukum kepadanya, selama-lamanya dia akan berlaku adil. Dan yang ketiga, sesiapa yang mengamalkannya, maka dia berada pada sirat al-mustaqim. Saya dah sebut pada tuan-tuan tentang kenapa selepas Al-Fatihah diletakkan pula suratul Baqarah. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Nabi susun? Saja-saja ke Allah wahyukan pada Nabi supaya susun ayat-ayat surah-surah ni? Ikut dan saja ke? Bukan makna selepas Al-Fatihah turun surah Al-Baqarah, tidak. Tidak diturunkan berturut-turut begitu. Tetapi penurunan diturunkan berbeza-beza. Tetapi disusun ayat, disusun surah mengikut peraturan. Peraturan apa? Peraturan kaitan. Kaitan surah Al-Fatihah
dengan kaitan surah Al-Baqarah. Apa kaitannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Turutannya di situ, peraturannya di situ. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita doa pada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka Allah memberi jawapan di dalam suratul Baqarah. Sebab itu disusunkan berkembar-kembar, sebelah menyebelah. Baca belah sini, dapat jawapan belah sini. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Oh, kamu nak lurus, inilah dia kitabnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Sila pakai kitab ini. Allah makbulkan doa kita dalam suratul Fatihah, dalam suratul Baqarah. Dalam Fatihah kita minta, ya Allah, bagilah kami jalan lurus. Maka Allah bagi jawapan, nak lurus, inilah ikut kitabnya Al-Quranul Karim. Kita minta, Allah bagi jawapan, tapi ditolak. Merayu tiap-tiap hari, tunjukkanlah jalan. Dah bagi signboard dah, ada nama jalan, ada anak panah semua dah, tak mau ikut. Macam mana? Macam kita lah, nak pergi satu tempat, mana jalannya? Oh, tu ada anak panah, oh itu ada, ditunjuk arrow dia, yang tu ada nama tempat, lagi berapa meter nak sampai, ikut je itu. Dia sendiri minta jalan mana saya nak pergi, tapi bila orang tunjuk, dia kata tak mau pakai ni, tak sesuai, dia ikut jalan belah sini. Bila nak sampai kepada jalan yang benar? Bila nak sampai? Macam saya lah nak balik ke Ipoh, dia tunjuk dah warna hijau, warna putih, lebuh raya. Tu signboard lebuh raya lah tu. Tak, melainkan lebuh raya tempat lain lah kot, warna biru. Jadi warna dah elok dah, lebuh raya tu. Ipoh, Alustar, Bukit Kayu Hitam. Nak pergi ke Ipoh, itulah jalan dia. Tak mau ikut, aku nak ikut ni. Lalah sampai ke Johor. Nak pergi ke Ipoh, tapi tak mau ikut peraturan, pergi ke Johor jawapan dia. Sopalah kita pun, kita minta jalan yang benar. Tetapi bila Allah bagi jawapan, nak jalan yang benar ialah Quran. Geleng kepala. Bila nak sampai kebenaran? Maka bila tak sampai kebenaran, kezaliman akan berlaku. Budak yang patut-patut boleh main aci, budak yang patut-patut boleh sambut hari jadi dengan mak bapak dia, budak yang patut pakai baju baru sambut hari raya, tapi tak boleh sambut, tak boleh sambut hari jadi, tak boleh pakai baju raya sebab kena colek. Kalaulah dilaksanakan peraturan Allah, tak ada siapa berani colek siapa. Zaman Nabi kita mana ada orang colek budak-budak? Budak-budak boleh main bola di padang, boleh naik buaian di taman kanak-kanak, boleh berjalan di bawah rumah dia, boleh berjalan di luar rumah dia. Sekarang nak pergi mana pun tak boleh. Kezaliman berlaku. Kenapa kezaliman berlaku? Kerana hudal lil muttaqin, yakni Al-Quran tidak diguna pakai. Firman Allah Ta'ala, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tadi kita minta supaya tunjukkan kami jalan yang benar. Allah tunjukkan kita Al-Quran. Tuan-tuan, ada benda yang paling pantas. Ada yang kata benda yang paling pantas pesawat supersonik, kelajuan mengatasi daripada bunyi. Ada yang kata benda yang paling laju ialah cahaya. Cahaya matahari sekarang ni dia tak keluar lagi. Nanti pukul 7.30 dia keluar, sekejap aja dia keluar, cerah bumi ni. Ada yang kata benda yang paling laju burak, laju amat. Ada yang kata sepantas kilat. Kilat itu paling laju. Sebenarnya tuan-tuan, yang paling laju, yang paling cepat ialah doa yang mustajab. Tak ada aja tangan sap Allah bagi. Tapi manusia malas berdoa, jarang berdoa, dan nak berdoa pun bila tiba masa terdesak. Kalau tak ada benda nak minta, tak minta lah dia. Dia tunggu ada masa nak minta, tersesak, terdesak, baru nak minta. Kalau tak ada benda tersesak dan terdesak, dia doa tu pun biasa. Habis-habis semayang, ya Allah, ya Tuhan, kira macam selalu lah. Amin.
Itu je. Macam pergi order roti canai je. Mama macam biasa, macam tu je dia buat. Doa pun macam tu. Kira macam biasalah. Amin ya rabbal alamin. Punya malahnya tuan-tuan manusia. Sedangkan doa lah benda yang paling cepat sekali kalau Allah sayang pada kita. Minta aja Allah bagi. Minta aja Allah bagi. Dibuktikan berapa banyak dah tuan-tuan perbuatan yang paling cepat yang bila Allah makbulkan, iaitu suatu yang agung. Huda lil muttaqin. Huda, petunjuk. Perkataan huda ni dalam bahasa Arab petunjuk. Dalam bahasa Melayu yang berenang hari itulah Nurul Huda. Dalam bahasa Urdu, huda ni ialah Tuhan. Gandhi dah berpuluh tahun dah mati Gandhi. Orang duk sambut lagi upacara memperingati kematian Gandhi. Gandhi ni tuan-tuan semua benda hak baik dianggap Tuhan. Bila orang tanya dekat dia, tuan kenapa naik kereta api kelas 3? Dia jawab, sebab tidak ada kelas 4. Kalau ada kelas 4 aku naik kelas 4. Nasib baik kereta api ada kelas 3 masa dulu. 1, 2, 3. Dia naik kelas 3. Sedangkan dia pemimpin rakyat. Naik kelas 3 duk bersesak sekali. Orang tanya kenapa naik kelas 3? Sebab tidak ada kelas 4. Kalau ada aku naik kelas 4. Orang dia, semua benda dia kata baik. Dan semua benda yang dia kata baik itulah Tuhan bagi Gandhi. Termasuklah lembu. Malah kata dia lembu lebih baik daripada mak. Mak menyusukan anak 2 tahun. Lembu menyusukan kita sampai tua. Tuan-tuan ni tua dah duk minum lembu, susu lembu lagi. Maknanya lembu lebih baik pada mak menurut pahaman Gandhi. Subhanallah. Tuan-tuan pernah fikir tak tuan-tuan yang kita duk minum susu tepung tu dibuat daripada susu? Berapa juta manusia yang minum susu tepung? Anak-anak kita yang minum susu tepung ni berapa bilion dalam dunia ni? Bukan kata orang Melayu je, semua bangsa minum. Berapa bilion manusia yang minum susu tepung ataupun susu lembu? Kalau kita fikirlah tuan-tuan, lembu berapa juta, orang berapa bilion nak minum. Maknanya lembu itu hidup dia hanya untuk mengeluarkan susu saja, nak menampung permintaan manusia yang banyak ni. Tuan-tuan boleh bayang tak lembu tu kerja dia apa? Kerjanya hanya untuk diperah susu, diperah susu, diperah susu. Tuan-tuan pergilah ke ladang-ladang ternakan tenusu di New Zealand, di Australia. Lembu ni hanya menjadi alat untuk perah susu. Duduk dalam satu bilik kecil, kerjanya hang perah susu ya. Kalau tuan-tuan lah duduk dalam bilik kecil daripada awal sampai mati, agak-agak jadi apa? Gila tuan-tuan. Lembu ni pun sakit mental tuan-tuan. Walaupun kita dah kata dah lembu tu bodoh, dalam bak mereka duk kurung dia, menambahkan lagi kebodohan dia. Dia pun tension. Itu kerja dia, tak ada buat apa lah. Dia pun nak berjalan juga, pergi Giant, pergi Tesco. Tapi dah diperam dalam situ, apa jadi tuan-tuan? Mental tak betul. Bila mental tak betul, dia mempengaruhi susu dia. Anak kita minum pun macam itulah tuan-tuan. Sebab tu kita kena fikirlah tuan-tuan. Perbezaan benda yang dikurung, perbezaan benda yang menjadi alat kelang. Ayam yang diternak hanya untuk dibesarkan, untuk digemukkan dan cepat dijual. Apa kesannya pada orang yang makan? Apa kesan dia? Mesti ada kesan. Tuan-tuan tengok babi sudahlah. Babi satu binatang yang Allah Ta'ala haramkan. Kenapa Allah Ta'ala haramkan? Bukan setakat sifat kotor dia itu. Babi itu diharam bukan kerana sifat kotor dia semata-mata. Babi itu diharamkan makan kerana perangai babi itu. Babi ialah sejenis binatang yang dia takkan jaga pasangan dia. Lepas-lepas dia roman dengan pasangan dia, mampu hidup dah nak jadi apa? Lepas anak dia lahir, lantaklah anak dia nak jadi apa? Mak pak tak peduli dah. Dia bukan macam ayam. Ayam kalau menetas telur ayam, mak ayam tu akan jaga. Yang tak jaga bapa ayam lah.
Dia pergi cari hak lain pula. Tapi mak ayam dia kembang badan dia, dia kembang bulu dia. Siapa yang kacau dia, dia hambat. Sifat ayam tu ada, dia memelihara anak dia. Sifat binatang lain pun ada, pelihara anak dia, walaupun harimau. Tetapi sifat babi tidak ada. Anak sendiri ditoronnya, tuan-tuan. Ini bahasa kasar saya pakai. Isteri dia tak ada kenal siapa. Kerja dia hanyalah untuk membuntingkan perempuan saja, membuntingkan babi betina saja. Itulah sebab siapa-siapa yang makan babi, dia akan mewarisi perangai babi. Mak pak dia tak peduli, anak-anak dia tak kisah, pasangan dia pun tak kisah. Kerana apa yang kita makan mempengaruhi jiwa dan perasaan kita, nafsu dan naluri kita. Bila manusia makan babi banyak-banyak, jadi macam itu lah. Hidup tak peduli lah, bercampur tak kisah lah. Pakaian pun tak apa lah. Baik. Jadi Al-Quran ini huda. Huda ni Gandhi disebut tadi ketika dia ditikam, ketika dia ditembak. Bila dia puasa, dia mogok lapar, elok dia isytiharkan, dia tarik balik mogok lapar, orang tembak dia. Pelampau Hindu yang tembak dia. Berhari-hari dia sakit. Dan sebelum dia mati, dia sebut perkataan huda. Huda, huda, huda. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang tanya pada dia, kenapa tak sebut yang baik-baik? Lembu. Tadi tuan dulu, tuan kata lembu baik. Sebutlah lembu, lembu, lembu. Kenapa tak sebut lembu? Kenapa sebut huda? Gandhi sebut, kerana lembu tidak boleh bagi nyawa, tapi Tuhan saja yang boleh sambung nyawa. Sebab itu dia sebut huda, huda, huda. Alalah dia pun mati juga. Masa itu dia tak fikir dah lembu itu Tuhan. Walaupun pada awalnya dia mengatakan bahawa semua benda baik adalah Tuhan. Tetapi bila sampai dia nak mati, dia sebut nama Tuhan juga. Sebab dia kata yang lain tidak boleh bagi nyawa. Yang boleh sambung dan bagi nyawa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, iaitu sesuatu yang agung. Al-Quran sesuatu yang agung dan yang mesti diikuti hanyalah Al-Quran. Dan hidayah itu terbahagi kepada dua. Bila kita meletakkan sesuatu perlembagaan yang lain lebih tinggi daripada Al-Quran, kita mengagungkan manusia lebih daripada Allah. Allah yang turunkan Quran. Kita letak ke tepi Al-Quran, kita pakai yang orang putih buat. Maknanya orang putih lebih tinggi, mulia daripada Allah. Apa jenis makhluk kita ni? Apa jenis, tuan-tuan? Yang Allah bagi ni paling hebat. Ditolak ke tepi, alasan tak sesuai. Masyarakat berbilang bangsa. Diambil yang hak Lok Red buat. Maknanya Lok Red dengan Allah sebab besar, Lok Red lagi lah. Tidakkah jadi syirik kita? Tidakkah tergelincir akidah kita menolak yang Tuhan dan mengambil yang makhluk? Bila sampai di hari kiamat, minta pada Allah, sedangkan di dunia tolak Allah. Siapa nak tolong? Tah di hari kiamat Allah kata, pilah minta dekat Lok Red. Dah kamu dulu pakai Lok Red, mintalah pada Lok Red. Sebab dalam hadis sebut, sesiapa yang beribadat kepada manusia, sesiapa yang beribadat kerana manusia, Allah kata di hari kiamat, mintalah pahala daripada orang yang kamu buat ibadat itu. Kenapa datang sembahyang subuh? Takut ustaz, kalau tak datang kenduri kendara saya, dia orang tak datang, jadi saya tunjuk muka juga. Maknanya kamu datang sembahyang kerana nak tunjuk muka dekat jawatan kuasa, supaya bila ada kenduri kendara, jawatan kuasa tolong, jawatan kuasa datang. Jawatan kuasa akan kata, dia jemaah kita datang. Maknanya pergi tunjuk muka tu kerana nak tunjuk muka dekat pengurusi. Tu yang bagi salam belah kanan, tak bagi salam belah kiri lah. Sebab bila dia bagi salam belah kanan, dia jumpa pengurusi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tunjuk muka, terus angkat tangan terus. Kalau dia bagi salam belah kanan, salam belah kiri, pengurusi tak ada. Tak ada pula orang tua ni. Orang datang, dia tak datang. Dia datang, kita tak datang. Tahu betul. Ini datang kerana pengurusi, bukan kerana Allah. Besok di hari kiamat, minta pahala kat pengurusi. Jaga-jaga, tuan-tuan. Sebab kita datang bukan kerana Allah, datang kerana orang.
Pastikan buat satu kerja hanya kerana Allah. Kalau tidak, Allah kata ambil pahala daripada orang, jangan ambil pahala daripada aku. Baik. Yang pertama, hidayah ada dua. Yang pertama disebut sebagai hidayatud dilalah, petunjuk yang memberi bimbingan kepada orang lain. Petunjuk ada dua, hidayah ada dua. Dengan dia dapat petunjuk, dia bagi hidayah, dia bagi petunjuk pada orang lain, dia bimbing orang lain. Ini dipanggil ad-dilalah, bukan ad-dalalah. Dalalah sesat, ni disebut ad-dilal. Dengan sebab dia itu, dia bagi cahaya pada orang. Siapa? Ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagi siapa? Bagi segala juru dakwah. Dia dapat hidayah dan dia ajak orang lain supaya dapat hidayah sama. Sehingga Allah Ta'ala mewarisi bumi ini dan semua isinya. Ini dipanggil sebagai hidayah ad-dilalah. Mereka dapat dan mereka ajak orang lain. Yang kedua dipanggil sebagai hidayah taufiq, petunjuk yang disertai pertolongan daripada Allah untuk memperolehinya. Hidayah ini hanyalah hak mutlak. Yang tertinggi punya hidayah, hidayah taufiq. Hidayah taufik orang lain tak boleh bagi, melainkan Allah saja yang boleh bagi. Berdasarkan firman Allah surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang menerima petunjuk. Nabi Muhammad tidak boleh bagi petunjuk pada Abu Talib, sedangkan Abu Talib bapa saudara dia dan dia tinggal di rumah bapa saudara dia. Sehinggalah bapa saudara dia sakit nak mati pun Nabi masih lagi suruh sebut Allah, Allahu Rabbi. Suruh sebut, tak mau sebut. Pasal apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Nuh dengan dua orang saudara dia, dua orang yang paling rapat dengan dia, isteri dan anak dia pun Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah. Nak kata apa tuan-tuan? Isteri Nabi Lut pun Nabi Lut tak boleh buat. Apatah lagi ustaz biasa, apatah lagi pendakwah biasa. Biasalah. Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Kita nak compare Nabi dengan penceramah pasal apa? Dia itu berceramah aja, anak haru biru. Nak kata apa? Dia tu, isteri dia tu pun teruk, dia mengajar orang. Selalu kita menilai orang, kita tak menilai apa yang dia cakap. Layak tak layak tuan-tuan kata benda tu pada Rasulullah? Sibuk nak dakwah ke orang, bapak saudara pun kafir. Apa nak cakap kat Nabi macam tu? Kenapa kita tak cakap pada Nabi macam itu? Sebab Allah dah kata dah, kamu takkan boleh bagi hidayah walaupun kamu Nabi. Kalau Allah tutup pintu hati ya, memang tak boleh kata apa. Begitulah kita pun, kalau tuan-tuan jumpa ustaz ke, penceramah ke, pendakwah ke, tengok keluarga dia pun haru biru, tak salah nilai keluarga dia. Mungkin dia cakap, tapi isteri tak mau ikut. Saya mengaji dengan satu tok guru, meninggal dah pun. Isteri tak pakai tudung, dulu-dulu ni. Kalau pakai pun remuh nampak relax. Dia tok guru. Datang satu hamba Allah masuk dalam kelas kami. Hampa ni mengaji dengan apa dengan dia, bini dia pun tak pakai apa, tudung apa tak pakai, hampa dia ikut saya apa. Kami diam tak jawab. Dia duduk bisin sangat. Buat pergi cari ustaz lain lah, ustaz tu tak warok lah, hampa ikut, bini tak tu aurat. Saya pun bangun. Saya kata, abang kalau abang pandai daripada dia, kami ikut abang. Kalau abang mengajak kami terror daripada dia lagi, kami ikut abang, terus dia belah terus. 2-3 hari lepas tu ustaz ni main mengajak. Bila dia tahu orang tua ni masuk dalam kelas kami, duk komplain dia. Dia kata pada kami pelajar-pelajar dia, hampa tahu ke aku ni? Dia bahasa aku yang kami ni. Hampa tahu ke aku ni? Aku ni lebih kurang Nabi Nuh lah. Cakap bini tak mau ikut. Nabi Nuh tu cakap pada bini dia, bini tak mau ikut, aku nak kata apa? Serupalah aku pun. Cakap suruh-suruh, isteri tak mau ikut. Nak kata apa? Apa bukan tahu masalah aku di rumah? Ni dia tuan-tuan.
Kadang-kadang bila kita berceramah garang Yaman dengan bini takut. Kebanyakan orang macam tu pula. Hak menyembang derah di kita kedai kopi tu tuan-tuan. Cuba panggil tengok. Sebut nama isteri. Kecu. Tak angkat apalah. Marah ke George Bush ni, subhanallah. Bila anak bagi tahu, pak, mak panggil balik. Okey. Tinggal, tarik tak habis pun. Sebab tu dia cakap derah aja tuan-tuan. Cakap ni kuat Yaman. Dah lama isteri dia pakai tudung. Balik pada haji, isteri dia baru pakai tudung. Ni tuan-tuan, meninggal pun untuk guru ni. Tapi orang alim. Orang alim tuan-tuan. Nak buat kata apa? Kalau isteri dia pun dah habis malu lah. Nak kata apa? Takkan nak cerai kot. Nasihat tiap-tiap hari. Sebab tu Sayyidina Ali kata, jangan tengok siapa yang cakap. Tolong tengok apa benda yang dia cakap. Kita sekarang ni tengok siapa cakap, tu penyakit. Bila kita tengok siapa bercakap, kita akan nilai dia. Kita akan menilai dia. Tapi kalau kita tengok apa yang dia cakap, kita akan nilai betul tak betul apa dia cakap. Jangan menilai orang. Kadang-kadang orang yang cakap tu orangnya hina sangat pada kita. Tapi dia cakap betul. Tetapi dengan sebab kita tengok dia siapa, hang siapa, kamu siapa. Bila kita tanya kamu siapa, habis. Kita dah menutup hidayah. Macam orang-orang zaman Quraisy, kafir Quraisy, kenapa menolak Rasulullah? Sebab dia tengok Rasulullah. Muhammad siapa? Anak yatim. Allah. Muhammad siapa? Buta huruf. Muhammad siapa? Miskin. Macam ni nak jadi ketua. Miskin, menumpang sana, numpang sini, mengaku Nabi. Sebab itu mereka tolak Rasulullah. Mereka tolak Rasulullah mula-mulanya atas pribadi Nabi. Anak yatim. Mana layak orang tak kenal bapa, orang tak kenal mak nak jadi Nabi. Itu alasan pertama. Yang keduanya, Nabi Muhammad orang miskin. Mana layak orang miskin nak jadi ketua. Sedangkan kita lebih banyak orang kaya. Al-Walid kaya, Abu Jahal kaya, Lahab kaya. Takkan Nabi Muhammad dia miskin? Apa dia boleh bagi pada kamu? Kamu boleh bagi kain batik. Umpamanya. Ada pertikaian begitulah. Yang ketiganya sebab Nabi ni tak pergi sekolah. Nabi tak ada tok guru. Nabi tak erti baca dan menulis. Sedangkan Al-Walid bin Mughirah orang yang cerdik. Kata mereka yang patut jadi Nabi Al-Walid. Sebab dia orang pandai. Mereka bukan menilai apa yang Nabi cakap lagi. Mereka tak menilai itu. Mereka nilai Muhammad. Muhammad. Jadi Nabi. Kerana mereka tengok kepribadian Rasulullah itu. Sedangkan memang Allah Ta'ala lantik Nabi daripada kalangan macam itu. Sebab nak membenarkan Allah, membenarkan kata-kata Allah. Kalaulah Nabi Muhammad itu pergi sekolah, pandai membaca dan menulis, orang akan gunakan isu itu untuk menolak Nabi Muhammad. Tu dia cakap tu, tok guru dia lah ajar tu. Kalau Nabi Muhammad baca ayat Quran, mereka akan kata yang dia baca tu mesti tok guru dia suruh baca tu. Dia pandai, dia pergi mengaji. Orang tak kata ya Allah punya, orang akan kata tok guru Nabi punya. Tapi bila mereka kaji, macam mana Muhammad boleh cakap bahasa yang sedap, Al-Quran bahasa yang sedap, sedangkan dia tak pernah membaca dan menulis, orang akan mengkaji. Itu sebab Allah Ta'ala tak lantik dia daripada kalangan pandai. Kalaulah Nabi Muhammad itu ada tok guru dia akan pelekeh Nabi Muhammad. Tok guru akan pelekeh. Tuan-tuan ni ustaz, ada lagi tok guru tuan-tuan hidup. Anak murid pun mengajar di sini, tok guru dia pun mengajar di sini. Malam pertama anak murid mengajar. Pompa. 2 malam lepas tu tok guru dia pula main mengajar. Jatan kuasa bagi tahu. Ustaz, malam semalam anak murid ustaz mengajar kami bagus. Dia ngajak terang tak tok guru balas apa? Saya duk ketuk kepala dia dulu tu. Tidak tak pandai macam itu. Dulu malas tu. Saya duk pelempang selalu. Lama-lama rajin. Dia naik nama dia juga. Kalaulah Nabi Muhammad ada tok guru, apa orang kata? Dia akan jumpa tok guru tu. Tok ni tuan guru Nabi Muhammad sekarang dah jadi Nabi dah. Saya ajak dia tu. Maka dia akan jadi condemn Rasulullah. Dia akan jatuhkan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan Nabi Muhammad tidak ada tok guru.
Nabi Muhammad tidak ada cikgu dan Nabi Muhammad tidak pergi sekolah, kerana Allah Ta'ala sendiri yang mengajar Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Wa'allamahu syadidul quwa, yang mengajar Nabi Muhammad syadidul quwa, seorang malaikat yang sangat kuat. Syadidul quwa, yang sangat kuat. Boleh bayangkan tuan-tuan, yang mengajar Rasulullah itu ialah yang sangat kuat. Jibril ketika datang menghadap Rasulullah, dia ada 600 sayap. Ketika dia datang jumpa Rasulullah ketika Isra, ketika duduk dalam gua Hira itu, Jibril baru buka 2 sayap. 2 sayap yang Jibril buka gelap seluruh langit dan bumi. Baru 2 sayap gelap seluruh langit dan bumi. Bayangkan ada lagi 598 sayap. Kalau dia buka semua 600 sayap, jadi apa? Nabi Muhammad bila tengok malaikat Jibril, takjub Nabi Muhammad. Subhanallah, ada makhluk macam ini, punya besar lagu ni, sayap punya besar lagu ni. Jibril kata, kalau kamu nak tahu, malaikat Israfil lagi besar sayap pada aku. Lalu dia terdiam Nabi Muhammad. Hak kamu tengok aku ni pun besar lah, kalau kamu tengok Israfil punya sayap lagi besar pada ini. Ini dia tuan-tuan yang mengajar Nabi Muhammad syadidul quwa. Ketika Jibril merosakkan, menghancurkan negeri Nabi Lut kerana perbuatan liwat, jerkah saja tuan-tuan. Jibril jerkah saja, melambung, meletup, berbunyi, terangkat bumi itu. Bumi Nabi Lut, negeri Sodom dan Gomorrah itu terangkat ke atas, menjerit segala benda, meletup, sehinggalah bunyi letupan itu didengar oleh malaikat di langit. Subhanallah, punya kuatnya. Sebab itulah Nabi ini bukan kalangan daripada malaikat. Kalau Nabi daripada kalangan malaikat, tuan-tuan, dia jerkah kita, mati semua orang. Sebab tu Nabi daripada kalangan kita manusia, jerkah pun tak kuat darah mana. Tapi kalau Nabi daripada malaikat, sebab mereka mempertikaikan Rasulullah. Adakah Muhammad pergi pasar? Nabi pergi pasar, mereka komplain. Bila mereka tengok Nabi pergi market beli bawang. Adakah Muhammad pergi pasar? Nabi, apa Nabi macam itu? Dia komplain, patut Nabi ni malaikat, kata dia. Kalau turun malaikat jadi Nabi, pakai mati habis kita tuan-tuan. Tak sembahyang aja dia jerkah. Tak sembahyang aja jerkah hancur bumi. Sebab itu Nabi tidak dilantik daripada kalangan malaikat. Nabi dilantik daripada kalangan manusia itu sendiri. Baik. Firman Allah pada surah Al-Baqarah tadi, hudal lil muttaqin. Mengapa ayat ini tidak mengatakan hudal lil muslimin? Kenapa dikatakan huda lil muttaqin? Banyak lagi boleh guna. Hudal lil muslimin, petunjuk bagi orang Islam. Kenapa Allah tak guna perkataan petunjuk bagi orang Islam? Kenapa digunakan petunjuk bagi orang muttaqin? Jawapannya, bukan semua orang Islam nak pakai Quran. Yang nak pakai Quran hanyalah orang yang bertakwa. Kerana orang-orang Islam itu sendiri terbahagi kepada beberapa tingkatan. Sebahagian mereka ada yang melakukan dosa besar, yang dipanggil sebagai ahli-ahli fujur, orang yang buat dosa. Maka golongan ini belum mendapat hidayah yang sempurna. Sebahagian lagi kerjanya hanya berbuat dosa dan maksiat. Ini dipanggil sebagai ma'asi. Orang ini juga belum memperolehi hidayah secara sempurna dan komprehensif. Ada 2. Yang pertamanya fajir. Ini kira dosa besar-besar semua. Yang kedua, dia mari kepada ma'asi, orang yang buat maksiat. Orang buat maksiat ni nak pakai Quran ke tuan-tuan? Orang yang buat fajir ni nak pakai Quran ke? Kalau dia pakai Quran pun jatuh dosa. Pergi baca ayat nak jampi orang, ayat memikat, ayat guna-guna, dia baca ayat Quran, ditukar ayat lain, ditukar baris lain, jadi sesat.
Tuan-tuan jaga-jaga dengan zikir. Banyak orang sesat kerana zikir saja. Duduk malam-malam, bangkit pukul 4 pagi, duduk anal haq, anal haq, anal haq, anal haq. Buka dalam kitab. Anallah wabillahi anallahi wabillahi anallahi. Memang confirm sesat. Anal haq, anal haq, anal haq. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Tu yang jadi sesat. Dia perasan dia betul dah. Pukul 4 pagi duduk zikir. Orang lain tidur, dia bangga. Apa duduk tidur? Tengok aku ni. Anal haq, anal haq. Pelah otak dia. Anal haq itu maknanya aku adalah al-haq. Al-haq itu nama Allah. Lain kalau dia sebut ana haqqun, saya benar, tak apa. Haqqun benar. Al-haq yang maha benar, Allah saja. Hanya ada perbezaan alif lam saja. Alif lam al-haq. Al-haq nama Allah yang maha benar. Hak benar. Sebab tu Nabi Muhammad tak sebut anal haq. Wa Muhammadun haqqun. Muhammad itu benar. Dia tak sebut wa Muhammadun al-haq, tidak. Al-haq tu nama Allah. Tuan-tuan dapat zikir, tuan-tuan sebut anal haq, anal haq, anal haq. Aku adalah yang maha benar. Aku adalah yang maha benar. Lah tuan-tuan mengaku tuan-tuan Tuhan. Yang ni saya jumpa satu tarekat. Dia doa main tu wabillahi anallahi, dengan nama Allah aku adalah Allah. Wabillahi anallahi, dengan nama Allah aku adalah Allah. Tak kesesat dia. Saya jumpa orang ni tahun 96. Tahun 96 dulu saya jumpa dia. Dia kata, Ustaz, saya bila zikir Ustaz, dia mari cahaya terang Ustaz. Pukul 3-4 pagi cahaya menerangi rumah saya Ustaz. Naik cahaya. Bintang-bintang nampak Ustaz. Itu nampak tak saya? Ada gambar saya adalah cahaya. Tak nampak lagi dah. Tapi nama saya apa tak? Gambar saya banyak Ustaz. Inilah dia tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kitab ni yang kita baca ni pagi nanti di surau Kemensahan. Diterangkan dalam kitab itu siapa-siapa yang duk berzikir dengan anal haq ataupun wabillahi anallahi, maka dia akan datang satu cahaya-cahaya yang gaib yang tak dapat digambarkan oleh manusia biasa, yang sebenarnya bukan datang daripada Allah, datang daripada syaitan, datang daripada jin, yang akan meyakinkan dia apa yang dia sebut itu adalah benar. Jaga-jaga tuan-tuan. Macam mana yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani tiap-tiap malam, sembahyang malam, datang satu suara, satu cahaya kata, kamulah orang yang paling baik sekali. Kamulah yang manusia tertinggi sekali. Kamu telah mencapai tingkatan manusia paling agung. Orang alim bila dengar suara macam itu, celaka kamu setan. Itu kata Abdul Qadir Jilani. Kamu setan. Tapi kita kalau tak ada ilmu, tak ada takwa macam Qadir Jilani, ya ke? Bila suara kata macam itu, kamulah yang paling tinggi makamnya, ya ke? Wah, sudah. Suara tu menjawab, iyalah, kata dia. Tak payahlah sembahyang dah. Tak saya sembahyang lah sebab dia mengaku dia Tuhan lah. Kamu dah Tuhan, buat apa lagi kamu nak sembahyang? Itu yang jadi sesat. Saya jumpa dengan satu perempuan, inilah kesnya. Dia kata dia sembahyang tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam sembahyang malam. Bila dia sembahyang satu malam, dia kata, Ustaz, datang satu orang cahaya putih Ustaz. Jadi apa dia buat? Dia bercakap Ustaz. Saya dengar dia bercakap. Apa dia cakap? Aku suka dengan kamu. Kamu rajin sembahyang malam. Kamu rajin ibadat malam. Kalau kamu nak, aku boleh bagi kepada kamu satu ayat, kamu amal, kamu boleh mengubah orang, kamu boleh dekatkan diri dengan Allah lagi. Nak tak? Nak? Kamu siapa? Aku wali Tuhan. Wali Allah. Kalau kamu nak, kita jumpa malam besok. Kamu sembahyang, selepas sembahyang kita jumpa. Maka dia pun sembahyang pada malam besoknya. Cuba tuan-tuan siasat. Dia sembahyang pada malam besoknya itu kerana Allah ke kerana nak jumpa dengan konon-konon wali tadi? Kerana Allah ke dia sembahyang tu? Bukan. Dia jumpa kerana sudah ada temu janji dengan wali. Selepas tahajud aku nak jumpa dia.
Walaupun dia niat sahaja aku sembahyang tahajud kerana Allah, sebenarnya sahaja aku sembahyang tahajud kerana nak jumpa wali lepas sembahyang tahajud. Itulah jadi syirik pada Allah. Saya kata pada dia, kau telah syirik pada Tuhan. Syirik. Dia kata lepas dia amalkan ayat tu, dia boleh kenal orang ni kepala babi, orang ni kepala rimau, orang ni kepala ini, dia boleh kenal. Saya kata, kau nampak tak saya kepala apa? Buanglah kau dah sesat. Habis orang lain jadi jahat, kau pandang, kau seorang saja baik. Pasal apa? Setan akan letak di muka orang ni, kau tengok kepala dia kepala babi. Setan akan letak kepala orang ni, kau akan tengok kepala dia kepala keldai. Sedangkan Rasulullah pun tak tengok macam itu. Nabi-Nabi pun tak tengok macam itu. Macam mana dan apa hak dan kelebihan akak untuk tengok benda ni? Buanglah benda tu. Mula-mula kau dah syirik pada Allah. Sebab kau semayang malam tu bukan kerana Allah, kau semayang kerana nak jumpa dia. Bila niat lain daripada Allah, di situlah dia suruh jadi syirik. Memang iblis setan tak larang kita semayang. Malah iblis dan setan suruh kita semayang, dan suruh dia semayang itu bukan kerana Allah, suruh kerana dia. Itulah bijak pandainya iblis dan syaitan menggoda kita. Baik, kita akan sambung lagi hudal lil muttaqin dalam bab kenapa digunakan perkataan lil muttaqin. Kenapa tidak digunakan perkataan-perkataan muslimin, mukminin? Kenapa digunakan perkataan muttaqin sahaja? InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahharul jabbaril muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كل